Sampai itu tuan-tuan, ada satu lagi jenis nafsu. Nafsu ini nampaknya alim, tapi alim kucing. Nafsu ini disebut dalam kitab apa ni, hikam, dengan istilah syahwatil khafiyah, nafsu yang tersembunyi. Kalau kita tengok alim kucing kan tersembunyi, oh dia alim, dia selalu ke masjid, dia tu baik akhlaknya, tapi sebenarnya dia itu berpura-pura. Jadi nafsu syahwatul khafiyah, nafsu yang tersembunyi ini macam tu tuan-tuan. Kita fikir bagus. Kalau manusia yang berpura-pura, kita boleh waspada. Ini dalam diri kita. Nafsu yang berpura-pura baik. Hakikatnya jahat. Ini satu lagi nafsu yang sangat membahayakan kita. Sebenarnya di belakang nafsu yang tersembunyi ini ialah syaitan. Syaitan di belakang. Tapi bukan sebarang syaitan, mungkin syaitan yang pandai-pandai. Nafsu yang tersembunyi ini tuan-tuan, dia tak buatlah minum arak ke, isyak dadah ke, mencuri ke, zina ke. Dia tak buat. Nafsu yang tersembunyi ini, dia nak apa? Dia nak sembahyang, dia nak puasa, dia nak berzikir, dia nak baca Quran, dia nak berakhlak baik. Jadi dalam keadaan itu tuan-tuan, rupanya nafsu ni menipu kita. Kita tengok fenomenanya, fenomena nafsu yang tersembunyi ini. Pertama sekali kita tengok wujudnya gulungan-gulungan orang yang mengajar ajaran sesat. Itu adalah dorongan daripada nafsu yang tersembunyi. Beberapa tahun yang lepas saya temui di kawasan ini ada satu ajaran sesat, baca Quran ayat-ayat tertentu, beberapa ayat tertentu mesti dibaca sekian-sekian tiap-tiap hari, sekian lama. Nanti bila dah sampai satu peringkat, boleh nampak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Termasuklah boleh nampak macam mana Nabi Musa membela kambing, boleh nampak apa ni Sayyidatina Maryam, boleh nampak Nabi Isa, boleh nampak sahabat-sahabat Nabi, boleh nampak Nabi Muhammad di sekitar ini tuan-tuan. Kerana ada pengikutnya itu yang jumpa saya, boleh tak saya belajar? Ini tak ada di ajaran Islam, ini ajaran sesat. Oh, guru kami ini alim. Bila saya tanya asal ni belajar mana guru, dia bekas seorang seorang askar bukan alim. Jadi ajaran-ajaran sesat ini tuan-tuan kebanyakannya didorong oleh nafsu yang tersembunyi. Nafsu yang tersembunyi ini dia mahu kebaikan. Sebab itulah Ibnu Athaillah kata iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Kehendak kamu yang melulu untuk beribadat siang dan malam tanpa memikirkan kerja cari rezeki, tanpa memikirkan hubungan sosial, tanpa memikirkan tanggungjawab yang lain. Kerana apa? Kononnya bila melulu beribadat jadi orang hampir kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan semua itu adalah peranan atau kehendak atau takdir daripada Allah, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang seperti ini kata Ibnu Athaillah didorong oleh nafsu yang tersembunyi. Pasal apa? Dia ada niat yang tak ikhlas, ada sifat tergesa-gesa, takjil. Kata Nabi, at-takjil minas syaitan. Sifat tergesa-gesa itu adalah daripada syaitan. Kita temui orang yang baru belajar ilmu tasawuf, guru dia berpuluh tahun belajar ilmu tasawuf, meninggal dunia umur 90, tak pernah sekali pun dia mengaku wali ke, saudara wali ke, anak wali pun tak pernah. Malahan kalau muridnya cakap-cakap tentang wali, dia marah. Siapa yang boleh jadi wali? Marah. Tapi si murid, bila guru meninggal je, 2 tahun selepas kematian guru, si murid dah 2-3 orang mengaku jadi wali. Cuba fikir tuan-tuan, guru tak ada apa-apa, si murid mengaku jadi wali. Malahan bukan sebarang wali. Saya jumpa ada yang mengaku wali kutub. Wali kutub ni tuan-tuan, kutub itu tingkat wali yang tertinggi. Bila saya tanya macam mana awak boleh dapat wali kutub ni, oh ketika saya pergi Uzbekistan, saya berzikir dekat makam Syekh Bahauddin Naqshbandi di Bukhara, saya dengar suara kutub. Inilah suara daripada malaikat melantik saya sebagai wali kutub. Saya pun kata itu suara iblis. Sebab awak nak sangat jadi wali, iblis datanglah. Wali ni bagus tuan-tuan, wali ni bagus. Wali itu orang-orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada rasa duka cita, tak ada rasa susah hidup di dunia, di akhirat. Dalam hati wali ni Allah saja. Bagus. Tapi bila dicita-citakan, ada cita-cita jadi matlamat, dia bila belajar ilmu tasawuf, matlamat dia nak jadi wali. Inilah nafsu yang tersembunyi. Wali itu bagus. Awak nak jadi apa? Kalau boleh aku jadi wali, bagus. Tapi pada hakikatnya didorong oleh nafsu yang tersembunyi. Nak jadi wali ke tak jadi wali ni serahlah pada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajipan kita ialah melakukan apa yang diwajibkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itu saja. Urusan-urusan ini tidak boleh. Jadi kemauan kita nak jadi wali, kemauan kita nak jadi orang-orang yang hampir kepada Allah, itu macam bagus. Tapi sebahagian daripadanya mungkin didorong oleh nafsu. Tapi nafsu ini susah nak dilihat, nak disedari oleh kita. Sebab dia berselindung di balik kebaikan. Sebab itulah disebutkan oleh Ibn Athaillah sebagai syahwatil khafiyah. Begitu juga orang belajar ilmu tasawuf pun, dia ingin menjadi orang yang istimewa. Misalnya boleh kasyaf. Kalau boleh kasyaf, dia boleh tahu rahsia-rahsia yang berlaku di sekitar kehidupan masyarakat, yang telah berlaku, tengah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Jadi cita-cita ni sebenarnya dorongan daripada nafsu yang tersembunyi. Asasnya ialah kerana kejahilan, bukan kerana gurunya jahil, tapi kejahilan diri. Sebab tuan-tuan, kita belajar agama ni memang pelik lah. Majlis agama macam ni, kuliah agama, syarahan agama, kita akan dapat daripada pengajaran itu setakat mana persediaan kita, persediaan hati kita, akal kita, kemahuan kita, macam mana persediaan kita. Daripada sinilah maka walaupun seorang guru itu bercakap benda yang betul, didengar oleh ramai muridnya itu macam-macam, pendengaran muridnya itu akan bermacam-macam. Ini disebabkan apa? Tadilah iblis, syaitan itu menyelinap di dalam nafsu. Ada setengahnya yang tak dengar. Ini lagi pelik, tak dengar. Awak dapat apa tadi? Tuan guru kita mengajar 1 jam, tak dapat apa-apa. Tuan guru cakap itu saja, tak ada apa. Padahal gurunya itu bercakap macam-macam. Yang dia tak dapat apa-apa. Jadi ada yang dapat yang betul, ada yang tak betul, ada yang kurang betul. Inilah sejarah penyelewengan agama. Sejarah penyelewengan agama. Di zaman Rasulullah pun ada begitu juga.